Kawasan hutan bakau dijadikan tempat melepaskan gian. Golongan matpit berkumpul seawal subuh. Adakah lokasi rahsia mereka akan terus kekal? Laporannya 999 malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, bermodalkan tabung, meja dan resit sudah cukup untuk mereka meraih pendapatan hampir RM6,000 sebulan. Berselindung di sebalik derma pertubuhan anak yatim. Persoalannya, adakah derma ikhlas orang ramai itu sampai kepada mereka yang patut dan perlu dibantu? Dan jika dipesong, bagaimana pula penganjur dan pengutip derma membuat pembahagian? Saya ke Negeri Sembilan untuk merungkai dua persoalan itu. Ungkapan tangan yang memberi lebih mulia daripada yang menerima mungkin menjadi dorongan. Dan dorongan itu pula disalahguna pihak tertentu sekaligus mengaut keuntungan mudah dengan hanya berbekalkan apa yang dijajah sebagai tabung derma. Pantauan di sekitar kawasan Seremban dan Nilai Negeri Sembilan mendapati tiada pengutip-pengutip derma seperti risikan sebelumnya. Apapun maklumat risikan yang sama juga mengesahkan hakikat bahawa mereka sering berpindah lokasi. Okey, sekarang ni kita akan ke Taman Semarang Bandar Baru Nilai. Kita akan ke kawasan Bank-Bank sebab dipercayai kebanyakan pengutip derma ni akan berada di situ pada setiap hari Jumaat. Rakaman visual ini mendapati mereka berada di kaki lima bank untuk meraih simpati orang ramai. Belum sempat disoal siasat, dia bertindak agresif. Biarpun jalan sesak, dia sanggup meredah dan menuruni bukit dan terjun ke dalam longkang besar. Tindakan melulu itu hanya membawa padah. Gari-gari lah. Habis tu? Aktiviti yang dilakukan boleh disabit dengan kesalahan mengikut Seksyen 106 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan kerana memungut derma tanpa kebenaran daripada Majlis Agama Islam. Kenapa lari? Takut. Takut? Takut apa? Permit tak ada. Permit tak ada. Sabit kesalahan, dia boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-dua sekali. Dia kemudian dibawa ke pejabat untuk siasatan lanjut. Abang sebenarnya mewakili derma untuk siapa? Untuk anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang berada di Selangor. Dia dikatakan mewakili sebuah pertubuhan anak-anak tahfiz di Rawang, Selangor. Namun, bapa kepada 4 anak ini menjalankan aktiviti kutipan derma tanpa sebarang kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Malah, dia turut menerima gaji sebanyak RM600. Ini adalah surat kebenaran membuat pungutan derma daripada Majlis Agama Islam Selangor dan difahamkan hanya di kawasan Selangor sahaja individu terbabit boleh mengutip derma. Dan kalau diperiksa di bahagian belakang ada 10 senarai nama individu yang diberi kuasa untuk mengutip derma di negeri Selangor, tetapi nama individu yang ditahan pada hari ini tiada dalam senarai. Dokumen watika pelantikan daripada pertubuhan turut dikemukakan. Namun ia hanya boleh diguna pakai sekiranya mendapat kebenaran Majlis Agama.
Pernah lihat sendiri tak macam mana kehidupan anak-anak Tafiz di Selangor ataupun di Perak? Ya. Pernah tengok? Macam mana kehidupan orang? Supaya sentiasa Macam mana kesusahan dia? kesusahan dia. Kesusahan dia apa nak cakap? Ini kali kedua individu ini ditahan dan kesemua peralatan kutipan derma dirampas. Dia bagaimanapun mengaku akibat tiada pekerjaan menyebabkan dia terjebak dalam kegiatan ini. Biar duit yang disalurkan tu betul untuk anak-anak yatim. Ni ramai orang tak yatim tapi dia derma, dia dapat 1,000, 3,000 sehari. Nasihat turut diberikan penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi oleh kerana itu, kalau mana-mana masyarakat di luar sana yang ada niat untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan, mereka boleh rujuk kepada pihak berkuasa agama negeri untuk menyalurkan sumbangan itu supaya sumbangan itu sampai kepada mereka-mereka yang amat memerlukan. Pantauan seterusnya mendapati warga orang kurang upaya OKU turut dieksploitasi. Hasil maklumat, dia dikatakan berada di satu-satu lokasi bermula jam 2 petang dan akan dihantar pulang 5 jam kemudian tanpa diberi sebarang gaji. Sebaliknya, hanya diberi komisen. Yang dapat tu ada dapat komisen tak? Ada. Berapa persen? Dia bagi Dibagi? 4% 4% untuk? untuk saya. Dia tu 6%. Oh, 40%. Maksudnya kalau dapat 1,000, 400 duit pakcik, 600 tu bagi dekat dia. So 40%. Oh. Berbekal bantuan Baitul Mal Negeri Sembilan, dia menerima RM200 sebulan. Kebiasaannya, dia mampu mengutip sehingga RM300 dengan hanya 5 jam duduk di kaki 5 bank. Menghairankan, kunci tabung dipegang oleh dirinya sendiri. Aktiviti ini diperkenalkan oleh rakannya untuk menambahkan pendapatan dengan cara yang mudah. Yang ni ada keluarkan sijil tak untuk katakan dia ni kutip derma di Seremban? Ada. Ada. Kenapa tak ada surat sekali Tak, dia baru buat tu suratnya. Dia dekat dia tak lepas itu. Oh ya ke? Saya kemudian mendapatkan wakil pertubuhan yang dimaksudkan hadir untuk memberi penjelasan. Jelasnya, beliau terkejut kerana pertubuhannya hanya menerima dana dari syarikat-syarikat korporat. Ini bukan kali pertama tabung dan surat pertubuhan yang diwakilkannya telah dipalsukan. Sebelum ini, dia mengambil langkah untuk membuat laporan polis sekaligus merakam kegiatan sindiket tidak bertanggungjawab. Sebab dia memasukkan pertubuhan kita. Dia gunakan tabung macam tabung ni ada letaknya. Sebab tabung itu bukan macam ni. Pengutip derma berkenaan ditahan untuk tujuan siasatan. Berlatar belakangkan semua pendedahan yang dilapor pihak berkuasa, sehubungan itu menasihati orang ramai agar meneliti terlebih dahulu surat yang dipaparkan pengutip derma supaya dana tersebut tidak dipesong oleh golongan tidak bertanggungjawab. Hazin Hussein, 999. Hampir terperangkap dengan janji manis Casanova Internet. Lelaki berusia 51 tahun hampir ditipu menerusi laman sosial Facebook. Suspek yang kononnya berada di luar negara meminta pengadu mengambil barang yang dikirim di KLIA berbentuk wang tunai berjumlah $2.7 juta Amerika. Bagaimana modus operandi suspek? Pengadu tampil berkongsi pengalamannya. Pengadu mendakwa perkenalan bermula baik sehingga 6 bulan pertama sehinggalah suspek meminta pertolongan. Kapal keluarga beliau telah di-hijack di lautan dan setelah diperiksa kan beliau dan keluarga menjumpai sebuah beg yang mengandungi sejumlah $2.7 juta Amerika. Suspek merayu kepada pengadu agar mengambil barang itu di KLIA dan serahkan kepada pemilik asalnya di Alustar Kedah dan menyuruh pengadu membayar cukai kastam. Okey, saya dah tahu ini satu penipuan. Dan dia minta saya bank inkan pada akaun peribadi dia sebanyak $2,800. Untuk meyakinkan pengadu, suspek kononnya cuba menunjukkan sikap berperi kemanusiaannya.
Dia kata kalau tak dapat jumpa orang tu, dia kata sedekahkanlah kepada tabung Taufan Ahyan ni. Setelah gagal memujuk pengadu, suspek kemudian terus menyepi daripada laman sosial tersebut. Kepada pengguna laman sosial dinasihatkan supaya lebih berhati-hati apabila mengenali seseorang melalui laman sosial. Ini 2 orang. Nanti kita tukar-tukar. Cari ayah lah ni. Macam dia ayah. Kawasan hutan bakau dijadikan kawasan R&R, tapi istilah bagi mereka yang bergelar penagih dadah ia ditukar kepada kawasan rehat dan rawat. Bekalan dadah dikatakan boleh didapati pada bila-bila masa dan pengawal keselamatan didakwa antara pengunjung tegar. 3 kawasan di kawasan Sri Alam Johor digempur polis narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor baru-baru ini, dan wartawan kami Muhammad Nur Fikri Muhammad Taib turut serta dalam operasi 8 jam itu. Berdasarkan maklumat awam, lokasi yang dikatakan menjadi lubuk penagih dadah melepaskan gian tertumpu di kawasan hutan bakau. Pasukan narkotik Johor baru-baru ini menyelinap masuk kawasan rahsia terbabit yang terletak berhampiran Sri Alam. Seramai 39 anggota dan 3 pegawai termasuk Ketua Operasi Asisten Superintenden Isa Bidin merancang serbuan seawal jam 7 pagi. Lokasi-lokasi sasaran dikatakan menjadi sarang penagih tegar sejak beberapa tahun lalu. Seawal jam 5.30 pagi, pasukan serbuan menuju ke kawasan sasaran bagi mengelak pergerakan mereka daripada dikesan. Di lokasi berbeza, sarang penagih di bahagian belakang kawasan Rumah Setinggan turut diserbu. Ada yang mendakwa lokasi ini sudah wujud lebih 2 dekad lalu. Berselindung di sebalik semak, sebuah pondok dibina pengunjung bagi membolehkan kumpulan mereka bermalam selepas melepaskan gian. Ketika serbuan awal pagi, 3 penagih yang sedang lena tidur di lokasi terbabit tersergah dan kemudian cuba melarikan diri. Mereka bagaimanapun berjaya ditahan kerana kawasan berkenaan sudah dikepung. Sejak 80-an. Sejak 80-an tempat ni dah ada. Lama ni. Dan dia punya kepala dia bertukar-tukar. Kepala tu maksudnya? Yang tolak barang lah. Yang tolak barang tukar-tukar. Kena tangkap orang lain lah kan. Sini tempat ni buka pukul apa sampai pukul apa? Oh, 24 hours. 24 hours? 24 jam? Macam ni tadi, saya kerja ni. Dikenali dengan gelaran Port Loji, lokasi ini mula dikunjungi penagih seawal jam 6 pagi. Gua apa masuk tadi? Masuk. Orang masuk? Tempat dia. Kerja apa? Security. Tak kena lagi. Security pun masuk dalam yang barang. Aduh. Security patut engkau lah mengawal keselamatan. Ini kau mengawal keselamatan dalam port dah tak selamat dalam macam tu. Pengawal keselamatan berusia 65 tahun ini mendakwa terus mencari bahan terlarang sebaik tamat waktu bekerja dan lokasi ini diketahui atas saranan rakannya. Memang ada budak-budak nak sini ada. Mana abang tahu daripada kawan-kawan lah. Kawan. Kawan-kawan beritahu abang kan. Sini ada buat jual barang, tolak barang apa semua. Boleh kena sini, boleh tidur sini kan. Kalau petang kena pergi tu kerja. Okey, sekali kena untuk pergi kerja. Sekali balik kena balik rumah. Tidur lah. Port ini turut digelar sebagai highway berikutan lokasinya yang terletak kurang 300 meter dari jalan utama. Dipercayai rata-rata mereka cuba mendapatkan bekalan dadah sebelum memulakan rutin harian. Jalan pintas ke kawasan ini turut digunakan oleh orang awam. Pasal lorong tu ramai orang guna shortcut kan. Kalau ikut jalan raya kena pusing jauh. Jadi shortcut lah. Biasa saya pergi kerja, balik kerja memang ikut jalan tu. Ramai lagi, bukan saya je, ramai lagi. Namun perwatakan individu ini dan tingkah lakunya diragui menyebabkan pihak polis perlu menjalankan pemeriksaan lanjut. Pelbagai peralatan termasuk plastik yang dipercayai digunakan untuk membungkus alatan turut ditemui di lokasi sama. Bukan setakat kotor, malah picagari terpakai dibuang di merata tempat. Bagi Mat Gian, suasana ini mungkin satu kebiasaan. Namun, bagi anggota polis yang bertugas, mereka perlu berwaspada terhadap ancaman jarum suntikan yang bersepah.
Selain waktu pagi, lokasi sama turut mendapat kunjungan Mat Gian sekitar tengah hari. Dipercayai ada yang cuba mendapatkan bekalan dadah ketika waktu rehat di tempat kerja. Tentu, kehadiran seorang wanita menjadi persoalan kepada pihak berkuasa. Macam dia aja kan ni. Waktu ada. Tapi orang ni tak ada. Ibu kepada 7 orang anak ini mencari suaminya yang telah ditahan pihak berkuasa kerana dipercayai terlibat dengan aktiviti dadah. Suaminya antara 67 individu yang ditahan bagi ujian saringan air kencing sebelum disahkan tidak terlibat dengan sebarang aktiviti dadah. Bagi mengesan saki-baki bahan terlarang, unit anjing pengesan K9 Ibu kepada 7 orang anak ini mencari suaminya yang telah ditahan pihak berkuasa kerana dipercayai terlibat dengan aktiviti dadah. Suaminya antara 67 individu yang ditahan bagi ujian saringan air kencing sebelum disahkan tidak terlibat dengan sebarang aktiviti dadah. Bagi mengesan saki-baki bahan terlarang, unit anjing pengesan K9 turut digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Jumlah tangkapan kita buat di sana seramai 67 orang. Daripada 67 tu 63 daripada mereka kita tangkap. Kita tangkap 4 daripada mereka kesalahan memiliki dan 59 kesalahan urin. 2014 ni fokus kepada street pusher sebab dia orang ni yang kebanyakannya berada di jalanan dan mengedar kepada penagih-penagih yang berada di jalanan ni lah. Semua tahanan direman di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah 1983 dan Seksyen 12-3 Akta Dadah Berbahaya 1952. Hasil operasi turut menemui 2 buah motosikal curi yang dilapor hilang sejak November tahun lalu. Di Mahkamah Session Shah Alam, seorang ibu tunggal terpaksa menanggung 88 tuduhan kerana penipuan melibatkan wang berjumlah 3.5 juta ringgit. Walau bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah atas dakwaan menggunakan surat jaminan bank negara yang dipalsukan sehingga menyebabkan mangsa menyerahkan wang terbabit. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Remy Muhammad Ramli membuat pendakwaan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara 20 tahun jika disabit kesalahan. Bagi menetapkan tarikh perbicaraan, mahkamah menetapkan 30 Januari ini untuk sebutan semula kes. Di Mahkamah Session Kota Baru pula, setelah mengaku bersalah, seorang penoreh getah 38 tahun dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan 12 kali sebatan atas tuduhan merogol anak tirinya yang berusia 13 tahun. Kejadian November tahun lalu dikatakan berlaku di rumah tidak bernombor Mengkebang, Kuala Krai. Timbalan Pendakwa Raya Asma Azhari melakukan pendakwaan mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 30 tahun dan tidak kurang 10 kali sebatan. Pihak polis mengesahkan kejadian 25 premis yang ditembak secara rambang di Kota Kinabalu, Sabah tiada kaitan dengan pengganas apapun. Pasukan khas yang ditubuh sedang giat mengesan semua individu terbabit. Berikut rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Lebih 6 individu terlibat dalam kejadian tembakan yang disasar terhadap pintu kaca beberapa premis di sekitar Kota Kinabalu dan Penampang. Bank, hotel, restoran, pejabat dan pusat membeli belah menjadi sasaran kumpulan terbabit melibatkan 3 daerah di Kota Kinabalu iaitu Karamunsing, Luyang dan Inanam. Setakat ini, polis telah menerima 38 laporan dalam kejadian yang tiada kecederaan atau kemalangan jiwa direkod. Hasil siasatan polis mendapati kumpulan berkenaan melepaskan guli ke arah premis terbabit menggunakan senapang angin dari dalam kereta berikutan tiada bunyi tembakan selain tiada kelongsong peluru ditemui. Pasukan khas di bawah Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Sabah, SAC Omar Mamah dibentuk bagi memburu suspek. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Jauteh Dikun, polis sedang mengumpul maklumat mengenai individu terbabit dan percaya kes ini dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan khianat. Cubaan menyeludup 11 kontena minyak diesel bersubsidi berjaya dipatahkan selepas Jabatan Kastam Negeri Perak bertindak menahan kontena terbabit pada 27 Disember lalu di Pelabuhan Barat Kelang. Hasil pemeriksaan mendapati pengeksport kontena terbabit telah membuat ikrar dagangan sebagai minyak enjin terpakai. Pemeriksaan lanjut pihak Kastam bagaimanapun mendapati tangki minyak jenis fleksi yang telah diubah suai menjadi 2 bahagian.
Sebanyak 115,500 liter minyak diesel ditemui di ruangan khas dianggarkan bernilai RM320,000. Seorang lelaki berusia lingkungan 30-an turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah peruntukan Seksyen 135-1-G Akta Kastam 1967. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar baru-baru ini memberi amaran keras kepada semua pemilik pusat judi online. Operasi dan serbuan akan dilakukan secara berterusan dan kepada anda yang mempunyai sebarang maklumat mengenai judi online disaran tampil membantu pihak berkuasa. Ingat, jenayah membawa padas. Seperti biasa, perkongsian maklumat boleh disalurkan menerusi laman Facebook kami seperti yang tertera. Saya Adin Hussein mewakili tim penerbitan 999. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam melalui durasi.